A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak berilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Radina billahi rabba, kami telah redha menerima Allah sebagai Tuhan yang diabdikan diri kepadanya. Wabil islami dina, dan kami juga telah redha menerima Islam sebagai agama dan cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kami juga telah redha menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang Engkau utuskan kepada kami. Rabbana zidna ilma, maka di atas kesaksian itu Engkau pertambahkanlah ilmu kami. Warzuqna fahma, dan Engkau rezekikan kefahaman kepada kami. Wa amalan maqbula, dan Engkau jadikanlah segala usaha kami sebagai ibadah yang diterima di sisi Engkau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Tuan Pengerusi, Tuan Imam yang bertugas Jawatan Kuasa Surau An-Nur, Bandar Baru Bangi. Seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, anak-anak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam, dan dikurniakan kepada kita keupayaan dan juga kemahuan untuk hadir ke rumah Allah pada malam ini, mengerjakan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita meluangkan masa di antara maghrib dengan isyak ini untuk kita serba sedikit menambah pengetahuan. Mudah-mudahan dengan pengetahuan itu dapat memperelokkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah salah satu daripada 3 perkara yang didoakan selalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku sentiasa berada dalam keadaan mengingatimu dan sentiasa mensyukurimu dan sentiasa memperelokkan ibadah kehambaanku kepadamu. Sebagaimana dalam satu peristiwa selepas daripada kewafatan Nabi SAW, para sahabat ni bertebaran di merata alam. Ada yang di Syam, ada yang di Iraq, malah ada yang pergi lebih jauh daripada itu. Salah seorang daripada sahabat baginda, iaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, berada di Syam, di Dimashq yang sedang bergolak pada hari ini. Pada suatu hari, Abu Darda telah didatangi oleh seorang lelaki daripada Madinah. Perjalanan yang jauh, lebih kurang dalam, mungkin saya kira pada hari ini mungkin agaknya dalam 2000 km lah lebih kurang perjalanan dia. Dan Abu Darda bertanya kepada lelaki ni, datang daripada Madinah, apa hajat kamu datang ke Dimashq berjumpa dengan aku ni? Jadi kata lelaki itu, aku telah dimaklumkan bahawa engkau mendengar hadis ini, riwayat ini daripada Nabi SAW. Jadi aku nak mengesahkannya. Jadi Abu Darda kata, itu sahajakah? Tak ada tujuan lain, perniagaan? Dia kata tak ada, memang dia datang untuk yang itu. Dan itu telah menimbulkan rasa teruja pada Abu Darda. Lalu dia telah membacakan riwayat berkenaan yang terdapat di dalam Sahih Ibn Hibban, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk ilmu, untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan menjadikan perjalanan itu, kesusahannya, komitmen itu sebagai kemudahan untuk memudahkan jalan dia ke syurga Allah SWT. Dan itulah tinggi dan mulianya majlis ilmu, pentingnya ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itulah pembakar semangat untuk yang datang kuliah maghrib, sama ada sebagai orang yang nak mendengar ataupun sebagai orang yang nak berceramah. Kalau surah An-Nur ni bagi saya sederhanalah, maknanya saya duduk dekat saja di Bandar Seri Putra, jadi tak jauh manalah. Tapi setengah-setengah kuliah maghrib yang lain jauh, surah An-Naim, Wang Semaju, surah Al-Ulum, Kota Damansara, semua lebih kurang dalam 60, 70, 80 km punya perjalanan. Kadang-kadang bila tersangkut dalam jam tu rasa nak give up juga. Terbayang-bayang di mata ni jemaah yang datang tu ngantuk-ngantuk kat dinding, tak dengar ceramah kita kan, Kita ni beria-ria menempuh perjalanan yang jauh ni, rasa macam kita ni nak datang sebagai nak belajar ke ataupun saja-saja nak mengisi masa lapang. Jadi rasa macam kadang-kadang patah semangat. Orang lain pukul 7 balik ke rumah nak mandi, kita pukul 7 keluar rumah. Nak memulakan satu lagi aktiviti pada 11 malam. Tapi bila ingat balik kepada hadis Nabi SAW ini, peristiwa yang diungkapkan oleh Abu Darda ini, maka kita mohonlah kepada Allah SWT pengorbanan yang tak seberapanya ini untuk menuntut ilmu ni memudahkan perjalanan kita untuk ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita pada mengupas sebuah buku kecil yang dikarang oleh, yang dihasilkan, diterbitkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada sekitar tahun 1978. Buku ni agak berbeza daripada buku-buku yang lain daripada sudut dia bukan membincangkan berkenaan dengan benda yang isi kandungan dalam subjek yang kita nak belajar, tapi dia menjelaskan tentang apa jenis ilmu yang kita kena belajar sebagai seorang Muslim. Dan kebelakangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, isu-isu yang timbul semasa semakin menampakkan kepada kita betapa besarnya musibah apabila isu-isu ini timbul di tengah-tengah umat yang mengabaikan ilmu. Bermula daripada masalah Syiah, kemudian yang terkini isu anti hadis. Isu ini tidak boleh diselesaikan dengan buat lawak bodoh dekat Facebook. Isu ini tidak sembuh dengan memberikan komen-komen yang below standard seorang Muslim. Kita boleh ketawa, kita boleh main-main isu ini, kita boleh maki Dr. Kasim Ahmad di bawah ruangan komen di mana-mana halaman surat khabar online, tetapi tanpa ilmu dan sudah tentu dengan hidayah daripada Allah SWT, mungkin kita tak sedar benda-benda ini meracun dan merampas orang-orang yang kita sayang untuk terbabit sama. Itulah pentingnya kenapa perkara ini kita kena bincangkan bersama, insya-Allah. Baik, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya ini Thaqafah Ad-Da'iyah, bahawa semua orang Islam adalah merupakan pendakwah, dan sebagai seorang pendakwah, orang Islam itu perlu membekalkan dirinya dengan 3 bekalan. Yang pertamanya adalah bekalan akidah, yang keduanya adalah bekalan akhlak. Kita duk marah orang anti hadis, cara kita marah orang anti hadis tu macam orang tak beriman dengan Quran. Cara kita tu, akhlak tu. Jadi macam mana kita nak menghapuskan kejahatan dengan kejahatan? Tak jadi. Dan bila kita sebut tentang akhlak, nanti orang muda kata poyo. Tapi itu adalah basic sebagai seorang Muslim. Kita berbeza pendapat dalam hal-hal yang lain, tetapi dalam Islam hanya ada satu je akhlak. Tidak ada khilaf dalam akhlak. Cela-celalah ia, buruk-buruklah ia. Maka Syekh Qaradawi kata bekalan yang kedua adalah bekalan akhlak.
Manakala yang ketiganya, iaitu tajuk buku ini ialah bekalan ilmu. Bekalan ilmu. Dan ilmunya pula terbahagi kepada 6 jenis ilmu. Ada 6 ilmu yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sarankan supaya orang Islam kena cari jalan untuk tambah pengetahuan dia dalam 6 ilmu ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, isu-isu yang timbul kebelakangan ini, terutamanya isu anti hadis, adalah contoh isu yang membabitkan kepelbagaian disiplin ilmu. Maknanya kalau orang Islam menguasai satu ilmu dan tidak ilmu yang lain, apatah lagi menguasai satu ilmu tolak ilmu yang lain, dia tak boleh nak berdepan dengan masalah anti hadis ni secara baik. Kan itulah kita merasakan bahawa saranan yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi lama dah dulu, tahun 78, saya kecil lagi lah, 3 tahun lah masa tu, saya 1975, adalah merupakan saranan yang perlu kita ambil secara serius. Dan pada masa ini kita carilah jalan, better late than never, kata orang kan, dah terlambat sikit pun tak apalah, tapi yang penting kesedaran itu ada dan kita boleh memikirkannya, dan kita kena cari jalan macam mana kita nak memanfaatkan nasihat-nasihat ini. Apakah ilmu-ilmu berkenaan? Seperti yang terpampang di hadapan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi telah menyenaraikan 6 ilmu yang setiap orang Islam, terutamanya kerana mereka itu adalah pendakwah, mereka kena belajar ilmu ni. Dan ilmu-ilmu ni jangan kita takut dengan nama-namanya yang canggih, kerana benda-benda tu kita dah belajar, ada dalam silibus, tapi kita terlepas pandang. Dan salah satu daripada sebab kenapa anak-anak di sekolah hilang minat belajar, selain daripada banyak sebab yang lain lagi, salah satunya ialah kerana masa kita belajar benda tu, kita tak tahu kenapa kita belajar benda tu. Macam cerita Karate Kid, kan, budak tu datang nak belajar karate, tapi tok guru dia suruh lap lantai daripada pagi sampailah ke petang, daripada petang sampai ke malam, lap lantai, dah habis lap lantai kena cat pagar pula, dah habis cat pagar belah luar pula. Rupa-rupanya benda yang dia belajar tu adalah skill asas untuk jadi pakar karate. Jadi kita masa sekolah belajar banyak ilmu, tapi kita tak tahu kenapa benda tu kita belajar. Sampai masanya baru kita ternampak, ini rupanya kenapa masa sekolah dulu benda ni kena belajar. Maka 6 ilmu itu ialah yang pertamanya As-Saqafah Al-Islamiyah, ilmu Islam. Sudah kita sentuh dalam pertemuan yang 2 bulan yang lepas. Apakah dia ilmu-ilmu Islam ini? Syekh Al-Qaradawi kata semua orang Islam kena cari jalan belajar 6 ilmu ni. Iaitulah yang pertamanya, 6 ke? Mungkin kot. Yang pertamanya ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran bukan hanya pada baca, pada tajwidnya, pada mengalunkannya dengan peraturan tarannum dan tilawah yang betul, tetapi termasuk juga Al-Quran ini sebelum tafsirnya, sebelum maknanya, kita juga kena belajar ulum Al-Quran, ilmu Al-Quran, ilmu berkenaan dengan bagaimanakah wahyu turun, ayat mana turun dulu, ayat mana turun kemudian, apa beza ayat yang turun sebelum hijrah dengan ayat turun selepas hijrah, bagaimanakah ayat Al-Quran diturunkan dan bagaimanakah ianya dimasukkan ke dalam surah-surah yang tertentu. Adakah mushaf di zaman Nabi SAW itu adalah mushaf macam yang ada kat kita sekarang? Apakah ada versi-versi bacaan yang lain yang telah dihapuskan untuk menyatukan cara pembacaan? Contohnya, benda-benda ni. Dan ia bukan ilmu yang eksklusif untuk pelajar-pelajar syariah. Ia perlu serba sedikit ada dalam masyarakat, supaya bila kita beriman dengan Al-Quran, kita tahu kenapa Al-Quran itu hujah untuk kita. Kita yakin di manakah letaknya bukti Al-Quran itu adalah wahyu Allah SWT. Sebab bila sampai tahun 2014, orang bukan berbalah tentang pengertian ayat Al-Quran, orang mempersoalkan Al-Quran.
Dan bila orang mempersoalkan Al-Quran, rupa-rupanya silibus darjah 1 sampai SPM tu tak dapat menjawab soalan itu. Yang boleh kita jawab ialah kita maki orang yang timbulkan isu ni. Wah, kakak kat dalam Facebook kan ya, rumpui dosa. Begitu juga dengan ilmu yang kedua, ilmu tentang as-sunnah, yang sedang menjadi isu hangat pada hari ini. Bukan sekadar belajar tentang makna-makna hadis, tapi juga kita nak kena tahu bagaimanakah hadis itu berfungsi sebagai hujah. Hadis berkenaan semasa Nabi SAW menyebutnya, macam mana Rasulullah sebut, macam mana sahabat dengar, bagaimanakah sahabat berinteraksi dengan kata-kata Nabi SAW berkenaan. Bagaimanakah Abu Hurairah yang lewat memeluk Islam, yang meluangkan masa yang sedikit bersama dengan baginda SAW, tetapi hadis yang paling banyak diriwayatkan adalah oleh Abu Hurairah. Apakah ada hadis ini ditulis ataupun tidak? Bagaimanakah selepas kewafatan Nabi SAW, bagaimanakah para sahabat berinteraksi dengan apa yang mereka ingat tentang benda yang Rasulullah pernah sebut? Dan bagaimanakah mereka menyampaikannya kepada anak mereka? Bagaimanakah mereka mencari penyelesaian hukum selepas kewafatan Nabi SAW? Benda-benda tu kita nak kena tahu sebelum akhirnya sampai kepada zaman Abbasiyah, apabila yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah menyatakan bahawa sunnah adalah rujukan untuk umat Islam. Mari golongan anti hadis kata sunnah sebagai hujah selepas Quran, ini adalah idea rekaan Imam Syafi'i. Ya, kita pening kepala kerana kita tidak melengkapkan diri kita dengan benda ni tadi. Masa belajar ilmu agama ni, dia mula nak marah ni masa belajar ilmu agama, ilmu kampung, ya, saya dululah masa memilih bidang agama, macam biasa seperti kawan-kawan yang lain juga, kena sindir. Apa belajar agama, SPM keputusan elok, boleh belajar benda-benda yang lain, kau nak jadi siap masjid. Tu mentaliti dia, kan ya? Nak kerja apa? Soalan yang timbul. Ya, nasib baiklah ada seorang makcik di kampung saya tu yang berfikiran jauh memandang ke hadapan. Ya, saya tengah termenung atas tangga rumah, mak tengah sapu daun rambutan bawah pokok. Saya dengar perbualan mak saya dengan makcik tu. Makcik tu bawa balik daripada kedai roncit. Dia kata, anak cikgu pergi sambung belajar di mana? Mak saya kata, ke Jordan, insyaAllah sambung bidang agama. Alhamdulillah, kata makcik tu lah ya. Dia kata, orang yang mengaji agama ni, Allah Ta'ala sumpah takkan mati lapar, kata makcik tu lah kan. Tu ayat dia lah ya, kan, takkan mati lapar ya. Paling kurang pun ajar orang mengaji elok batal lah, istilahnya begitulah kan ya. Jadi saya kata akhirnya ada juga orang yang sokong keputusan saya ni kan ya, untuk sambung belajar bidang agama ni kan. Sebab ia adalah merupakan bidang yang complicated. Ia adalah satu kesarjanaan. Ia adalah satu bidang yang sangat-sangat memerlukan kepada mak bapak untuk hantar anak secara sukarela untuk belajar. Bukannya anak-anak yang dipaksa, bukan anak yang dah nak tumbuh tanduk jadi pelesit ni, supaya jangan jadi pelesit, hantar mengaji agama. Tahun 2014, isu Syiah timbul, isu anti hadis timbul. Siapa nak jawab kehuru-haraan yang berlaku? Ya, kita akan sentuh sikit kat depan nanti. Itu ilmu yang kedua, di bawah ilmu yang pertama tadilah. Yang ketiga, ilmu fiqh, hukum hakam. Bagaimanakah terhasilnya, apakah hukumnya terhadap satu-satu perkara, halal, haram, makruh, wajib, sunat. Dan ilmu yang keempat adalah usul fiqh. Bukan sekadar tahu hukum halal, haram, makruh, wajib, sunat, kena tahu macam mana hukum tu jadi begitu. Daripada wahyu Allah Quran, daripada hadis Nabi SAW, bagaimanakah daripada nas itu akhirnya hukumnya ialah makruh, katalah contohnya ilmu berkenaan usul fiqh. Ilmu yang seterusnya adalah ilmu tasawuf. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, adalah orang kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni Wahabi.
ya, tak suka dengan tasawuf. Tak, dia menekankan dalam buku itu ilmu tasawuf mesti dipelajari. Manakala ilmu yang terakhirnya adalah ilmu sistem Islam, sistem pentadbiran, sistem kekeluargaan, sistem keuangan, sistem perundangan, sistem hubungan antarabangsa dan seterusnya. Kena belajar, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ni ulang kaji lah sikit-sikit dalam masa yang ada ni, walaupun alamak ya, laju masa. Ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah ilmu sejarah. Orang Islam kena belajar ilmu sejarah. Ilmu sejarah bukan ilmu hafal bila siapa di mana. Ya, kalau bila siapa di mana, jawabnya tidurlah di sekolah. Ya. Tetapi ilmu sejarah adalah ilmu yang mengajar tentang bagaimanakah sesuatu difahami oleh seseorang, dia terbit dalam bentuk kejadian. Dan bagaimana kita nak memahami kejadian tu pada satu-satu masa. Dan ini kita dah sentuh juga dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, saya tak ulang. Ya. Ilmu yang ketiga adalah ilmu as-saqafah al-adabiyah wal-lughawiyah. Ilmu kesusasteraan dan bahasa. Orang Islam kena belajar ilmu kesusasteraan dan bahasa. Mu'jizat Al-Quran yang disepakati oleh seluruh umat Islam ialah mu'jizat daripada sudut bahasanya dia. Mu'jizat Al-Quran dalam aspek-aspek yang lain ada perbahasan di kalangan ulama. Mu'jizat yang disepakati ialah mu'jizat bahasa. Dan itu yang ditekankan berkali-kali oleh Nabi SAW dalam banyak peristiwa. Fa'tu bisuratin min mithlih. Kamu sebagai pakar bahasa, datangkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran. Dan kalau kita tidak ada ilmu bahasa, kita tidak ada ilmu sastra, bagaimanakah kita nak menghargai sudut mukjizatnya Al-Quran tersebut? Ya, itu cara mudah untuk kita faham kenapa Syekh Al-Qaradawi senaraikan ilmu yang ketiga ni. Bagaimana Allah SWT menggunakan ketelitian bahasa dalam Al-Quran untuk menyampaikan hidayahnya. Ada masa Allah guna alif, ada masa Allah guna ya untuk dua perkataan yang sama makna tetapi mempunyai implikasi yang berbeza. Seperti mana yang terkandung dalam perkataan abid dan ibad. Ya, kalau singular, kalau kata tunggal dia abdun, hamba. Kalau ramai disebut sebagai ibad. Tapi kadang-kadang disebut sebagai abid. Siapakah ibad? Siapakah abid? Ibad kelihatannya digunakan oleh Allah Ta'ala untuk merujuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Tetapi orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, orang-orang yang diazab oleh Allah di dalam neraka, Allah menggunakan perkataan abid. Sebab walaupun mereka engkar kepada Allah, mereka masih hamba Allah. Tapi sebab mereka hamba Allah yang engkar, Allah memanggil mereka, menggelar mereka dengan gelaran abid. Apa bezanya? Ibad dieja dengan huruf alif, ain, ba, alif, dal. Abid dieja dengan ain, ba, ya, dal. Alif, bagaimanakah sifat alif? Berdiri tegak, gagah, berkarisma, ya, tegak gitu. Alif itu disebut dalam tafsir sebagai alif al-izzah, alif kemegahan. Maknanya perkataan ibad tu ialah perkataan yang gah, sebab dia menjelaskan tentang hamba Allah yang beriman. Berbeza dengan abid, hamba Allah yang jahat ni, dia eja dengan huruf ya. Macam mana sifat ya, tuan-tuan dan puan? Dia bukan berdiri tegak tu, dia terkelepek dalam lantai dua tayar gedik-gedik jalan gitu kan ya. Maka huruf ya disebut dalam tafsir sebagai ya az-zillah, ya kehinaan. Untuk menggambarkan hamba-hamba Allah yang kufur, perkataannya pun rendah dibandingkan dengan perkataan hamba-hamba Allah yang beriman, ibad. Maknanya pada alif dan ya itu sendiri pun dibezakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Al-Qaradawi kata ilmu bahasa ialah ilmu yang mesti dikuasai oleh umat Islam. Ya. Ilmu yang keempat ialah tajuk malam ni sikit, as-saqafah al-insaniyah. Ilmu-ilmu kemanusiaan.
ilmu-ilmu yang memandu kita untuk memahami manusia. Islam yang kita dakwahkan ini, Islam itu datang dari Allah. Mesejnya Rabbani. Tetapi Islam itu nak disampaikan kepada manusia. Maka mesej yang Rabbani ini mestilah padanya ada unsur yang boleh sesuai dengan manusia, peraturan manusia yang diciptakan oleh penciptanya sendiri, Allah SWT. Apakah ilmu-ilmunya? Lepas ni saya sentuhkan. Yang kelima adalah as-saqafah al-ilmiyah, ilmu sains. Takkanlah saya nak mengaji sains, saya bukan orang sains. Bukan sains complicated, makmam-makmam meletup kat UKM tu, tak. Bukan yang tu. Yang sekolah rendah tu, sains paduan. Itulah dianya. Sekolah rendah belajar sains paduan, dah besar jangan buang ke longkang sains paduan tu. Itu peraturan yang perlu dipegang dan diamalkan sampai ke akhir hayat. Kerana asasnya sains paduan itu ialah peraturan daripada Allah SWT. 2 hidrogen, 1 oksigen. Bukan Einstein ke, bukan Newton yang buat. Yang buat ialah yang buat air itu, iaitu Allah SWT. Saintis yang mengkajinya, ada 2 unsur, ada hidrogen, ada oksigen. Bubuhkan nama, bubuhkan formula. Maka peraturan air ialah H2O. Macam manakah kesan dia kepada dakwah? Kat depan esoklah kalau ada nyawa tersentuh nanti kan ya. Bukan tajuk malam ni. Dan yang keenamnya ialah as-saqafah al-waqi'iyah, ilmu-ilmu untuk memahami isu-isu semasa, current affairs. Apa yang sedang berlaku sekarang? Anti hadis nak jawab buat apa? Tahun 86 tu jawab dah. Betul tuan-tuan? Tahun 86 jawab dah. Tapi anti hadis tahun 2014 bukan lagi anti hadis 1996. Nak menjawabnya bukan berkaitan dengan soal menentukan sikap kita kepada Dr. Kasim Ahmad. Tapi ada ramai lagi orang kat luar sana yang sudah memegang idea anti hadis dalam bentuk yang lebih canggih, dalam bentuk yang lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Di luar sana ada gerakan yang dikenali sebagai secular Quranism. Apakah dia gerakan secular Quranism? Satu gerakan oleh orang bukan Islam yang telah kecewa dengan agama Kristian, termasuklah Katolik, yang kelihatannya sudah terlalu liberal. Kalau boleh pakai istilah tu lah ya. Istilah tu jadi pening sekarang ni. Liberal ni. Katolik sudah terlalu liberal sehingga liberalnya Katolik sudah bertolak ansur dengan perkara-perkara dasar dalam masyarakat. Social conservatism. Contohnya perkahwinan. Sekarang ni agama Kristian pun sudah menerima LGBT, homosexuality dan sebagainya. Maka golongan secular Quranism ini putus harapan dengan Catholicism. Dan dia nampak satu-satunya yang masih kukuh untuk menjadi dasar masyarakat, social contract, ialah Al-Quran. Tapi kami bukan orang Islam. Kami bukan beriman kepada Allah, tetapi kami meyakini keupayaan Al-Quran untuk mengatur masyarakat. Maka keluar gerakan secular Quranism. Quran yang diambil secara sekular, tanpa perlu beriman kepada Allah dan kepada kewahyuan Al-Quran itu. Itu anti hadis tahun 2014. Maka kita kena sedar apa yang sedang berlaku di keliling kita. Jangan duk sonok je beratik dalam masjid, tak tahu apa yang berlaku keliling. Ya, itu asasnya yang telah diletakkan oleh Syekh Qadawi sebagai saranan, nasihat. Nak terima boleh, tak terima pun tak apa. Saya tak suka Syekh Qadawi, tak apa, baliklah. Ya, maknanya pandang muka isteri juga adalah ibadah. Ya, tolong jaga cucu pun adalah ibadah. Baik, sekarang ni tajuk malam ni ialah kita nak sentuh tentang sains kemanusiaan. Ya. Ilmu tentang kemanusiaan. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, salah satu daripada ilmu yang orang Islam kena belajar untuk mengemaskan dakwah dia ialah ilmu kemanusiaan. Dan ilmu-ilmu kemanusiaan ini yang saya maksudkan, kata Syekh Yusuf Qaradawi, ialah yang pertamanya ialah ilmu an-nafs. Kalau pemahaman pada hari ini, iaitulah ilmu psikologi. Nanti kita akan sentuh sikit. Ya. Yang kedua adalah ilmu al-ijtima'.
sosiologi, ilmu pada memahami kenapa masyarakat bertindak tanduk sedemikian rupa. Ya. Yang ketiga adalah ilmu iqtisad, iaitu ilmu ekonomi. Ilmu yang keempat adalah ilmu al-falsafah, falsafah lah. Ya. Yang seterusnya adalah ilmu al-akhlaq, etik, etika. Dan ilmu yang terakhir di bawah bab ini ialah ilmu sejarah. Tetapi kata Syekh Al-Qaradawi, oleh kerana sejarah ni sangat penting dan begitu luas, saya telah mengasingkannya dalam satu bab khusus yang kita dah sentuh dalam pertemuan yang lepas. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa setiap muslim perlu mencari jalan untuk ilmu-ilmu di bawah topik ini dia belajar serba-serbinya. Kenapa? Sebab yang pertamanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai paksi kehidupan. Ya, di dunia ni kita menumpang hidup ramai makhluk, ya. Macam-macam makhluk ada, flora dan faunanya, termasuklah manusia. Makhluk yang menjadi penghulunya adalah manusia. Maknanya perubahan-perubahan yang berlaku dalam alam, kejadian-kejadian naik dan turunnya kualiti kehidupan, tamadun, banyak berkait rapat dengan perbuatan-perbuatan manusia. Ya. Buaya macam itulah dia. Daripada dulu sampailah sekarang. Babi tak berubah. Mungkin kandangnya sudah moden, tapi babi masih konservatif macam dulu. Ya, tak berubah perangai dia. Maka dunia ni tidak berubah keadaannya kerana perbuatan-perbuatan buaya ke, perbuatan cicak, katak, biawak ke, jebon ke apa ke. Tetapi yang mempengaruhi dunia ini adalah manusia. Kerana Allah SWT menyebut di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah SWT, walaqad karramna bani Adam. Ya. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, manusialah. Ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami berikan upaya kepada mereka untuk bergerak di daratan dan di lautan, ya, berkenderaan dengan pelbagai maksud kenderaanlah untuk membolehkan mereka bergerak. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami rezekikan kepada mereka dengan benda-benda yang baik, kebaikan-kebaikan daripada dunia ni. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan mereka lebih tinggi daripada kedudukan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi Allah beritahu dalam ayat ini, manusia ialah penghulu di alam ini. Dan semua makhluk yang ada di alam ini wujud untuk menyokong kejadian manusia. Dalam arti kata yang lain, manusia boleh memanfaatkan, memakai, menggunakan benda-benda, makhluk-makhluk yang ada di keliling dia untuk keperluan dia. Allah setkan begitu. Dan mungkin inilah salah satu ayat dari perspektif Islam, kenapa Islam bukan vegetarian. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jadi vegetarian kerana aspek kesihatan, tak apa, terpulang. Tapi kalau nak jadi vegetarian kerana beranggapan kalau saya makan lembu, maka saya telah merampas hak-hak asasi lembu, sehingga ada anak-anak lembu yang berduka cita kehilangan ibunya, ya, ada suami yang jadi duda, ya, kerana lembu betina telah dimakan. Tak payah fikir macam tu. Sebab Allah jadikan lembu memang untuk manusia makan. Allah jadikan pokok untuk manusia manfaatkan. Allah jadikan semua yang ada di alam ini untuk manusia makan. Ini dari perspektif Islam, ya. Maksud dia Allah SWT jadikan begitu. Artinya tidak bersalahan, ya, untuk kita menggunakan, tetapi dengan syarat bila kita nak makan lembu, Allah letakkan peraturan. Nak ambil nyawa lembu tu kena dengan peraturan yang memuliakannya sebagai makhluk Allah. Nak sembelih dengan nama Allah, sembelih pisau tajam, asah pisau jangan depan lembu dan sebagainya. Nak pakai pokok, nak makan, boleh patah
patah yang perlu, yang sekadar keperluan, bukan membazir, bukan ikut suka. Ya. Kita rasa macam benda ni sangat basic, tapi bila benda basic ni tak dibuat, kita ditimpa musibah, yang musibah ini tak dapat diselesaikan oleh kesedaran individu semata. Kita sedar tentang benda ni, kita nak ubah, kita seorang sedar, jiran kita tak sedar, kita tak boleh ubah benda tu. Contohnya kenduri buffet, katalah kenduri buffet, kenduri kahwin buffet, kenduri kahwin mahal-mahal ni, yang datang orang kaya ni bukan banyak makan, banyak metabolic syndrome. Saya tak tahu berapa banyak makanan dibuang, berapa banyak makanan dibuang setiap kali kenduri kahwin pada hari Sabtu dan Ahad, khususnya Sabtu malam Ahad. Hidangan di hotel yang buffet-buffet ni, berapa banyak yang dibuang. Tu topik lain lah. Tapi isunya berat, macam air. Bila Nabi SAW bagi peringatan, ambil wuduk, jangan bazirkan air walaupun kamu duduk di sungai. Mengajar untuk utilize resources, menggunakan sumber asli dengan penuh penjimatan. Orang dulu-dulu, tamadun dulu-dulu jaga. Kerajaan Aydınlık sebelum Daulah Osmaniyah, kerajaan di zaman Seljuk, mereka membina masjid daripada runtuhan tembok-tembok. Tembok-tembok maksud dia kota-kota silam yang telah runtuh dalam peperangan, Lydia Greco-Roman civilization yang telah runtuh ni, batu-batu tu dimanfaatkan, gunakan untuk bina masjid, tak ada masalah. Tak ada pula kata, batu ni dulu digunakan untuk tempat orang buat maksiat ke apa ke, tak ada. Pakai habis. Manfaatkan, jangan membazir. Baiklah, itu topik lain. Tapi masuk dalam sebab sini, Allah jadikan manusia sebagai penghulu. Maka, oleh kerana manusia ini penghulu di alam ini, kita kena ada ilmu yang membolehkan kita faham manusia. Baik. Apakah tujuannya? Kata Syekh Qaradawi secara ringkas, dengan kita belajar ilmu berkaitan dengan manusia ni, dia akan memudahkan kita menghubungkan dakwah dengan manusia. Semua jenis manusia lah. Maknanya dakwah kita akan sesuai dengan manusia apabila ilmu tentang manusia tu kita ada. Macam mana? Saya bagi dua contoh. Contoh yang pertama, betapa pentingnya orang yang pakar dalam ilmu syariat Islam mempunyai ilmu juga tentang manusia, supaya bila dia nak mengajar ilmu agama kepada manusia, dia mengajarnya dalam dos yang sesuai. Contohnya, nak buat silibus. Kalau kita tidak tahu ilmu berkaitan dengan manusia, macam mana kita nak tentukan apa benda yang nak diajar kepada orang umur sekian-sekian? Ini meluah perasaan ni. 5 tahun yang lalu, masa anak saya darjah 1, saya tak boleh, tapi dah tak ada kertas yang patutnya saya simpan itu. Geram. Soalan sirah anak saya darjah 1. Soalannya Jawi. Dah Jawi tu dah struggle dah tu anak nak baca. Soalannya, perkataan sirah berasal daripada kalimah apa? Apa kefaedahnya darjah 1 belajar tu? Saya belajar tu tahun 1 kat Jordan. Darjah 1 belajar sirah. Siapa nama ayah Nabi SAW, siapa nama ibunya, datuknya, bapa saudaranya, apa yang berlaku, kenapa baginda orang yang hebat, apakah hikmahnya baginda menjaga kambing, apakah yang boleh kita belajar, bagaimana saya sebagai anak yang soleh nak mencontohi Nabi SAW. Itu benda-benda yang pada umur darjah 1. Perkataan sirah berasal daripada kalimah apa? Sirah itu adalah soalan bijaksana yang menyerlahkan kebodohan penyoalnya. Sebab dia tanya soalan tu pada budak darjah 1. Itu yang menyebabkan ilmu agama yang anak-anak kita belajar dekat sekolah tidak dapat menjawab cabaran yang datang. Kita rasa dah, tapi tak dapat jawab. Salah satu sebabnya, mungkin yang buat, saya tak kenal siapa yang buat silibus, kan? Tapi mungkin
arif dalam syariah, arif dalam bahasa Arab, tetapi tidak meraihkan ilmu curriculum studies, pedagogi. Macam mana nak ajar? Kawan saya, seorang sahabat, sama-sama kerja dulu, tapi saya keluar daripada motivasi, dia pun keluar daripada motivasi, dia jadi guru Jacob. Dia design satu kaedah dia sendiri. Bila dia mengajar budak dalam kelas dia, memperkenalkan perkataan-perkataan bahasa Arab yang baru, dia sebut, misal kata kereta dalam bahasa Arab disebut sebagai sayyarah. Dia tak sebut sayyaratun. Dia kosongkan kat ujung tu, sayyarah. Tak letakkan baris kat ujung tu, tun tu. Kenapa tak letak? Sebab kalau letak sayyaratun, nanti ada budak tanya, "Ustaz, kenapa tun?" Dan untuk menerangkan kenapa sayyaratun itu tun dan bukannya tan dan tin, ia adalah penjelasan yang tidak dapat difahami oleh budak darjah 1. Maka mereka tidak perlu tahu pada masa itu. Sebab darjah 1 yang dia nak tahunya ialah kereta dalam bahasa Arab, sayyarah. Itu contoh bagaimana masalah berlaku bila kita faham agama. Saya sebut ni utamanya ialah pada orang-orang macam kami ni lah, ustaz-ustaz ni lah. Tapi tuan-tuan perempuan pun berdakwah juga. Maksudnya betapa kritikalnya kita ni bukan setakat faham agama saja. Faham nas faham, nas tak faham. Nas tu insan, tidak memahami manusia. Dan bila orang tak dapat faham, orang tak dapat amalkan benda yang kita ajar, kita kata buta hati. Padahal benda yang kita ajar tu bermasalah. Sama juga dengan kalau kita katakan ilmu tentang manusia ni, saya suka membandingkan pendakwah kita semua ni, pendakwah dengan orang iklan, advertisement punya orang. Persamaan yang ada di antara pendakwah dengan orang iklan ialah orang dakwah dan orang iklan tugasnya adalah untuk mempromosi sesuatu, dan orang ambil apa yang dia promosi, orang beli apa yang dia promosi. Kita pendakwah yang kita promosikan adalah Islam. Orang iklan dia mungkin mempromosikan barang ataupun perkhidmatan dia. Tapi bezanya di antara pendakwah dengan pengiklan ialah pendakwah diberikan kemewahan untuk merepek meraban sampai pukul 9. 1 jam. Orang iklan tak ada tu. Dia hanya diberikan masa 10 saat je. Pada iklan televisyen, you have only 10 seconds. Kamu hanya ada 10 saat. Akhir 10 saat tu orang beli barang kita. Dan saya bayar awak, syarikat awak, 3 juta ringgit untuk buat iklan. Maka bagaimanakah untuk seorang pengiklan memastikan 10 saat mesej dia sampai dan orang beli produk dia? Mungkin pendakwah tak fikir tu. Apa saya belasah sampai sejam, biar lantak dia orang balik lambat kan, biar lantak sejuk ikan kering di rumah tu kan, kan ya. Tapi orang iklan tak boleh, kerana lambat-lambat orang tukar siaran. Time is money. Maka caranya tuan-tuan perempuan, orang iklan kaji tentang manusia, psikologi, kaji tentang manusia. Dan bila dia kaji tentang manusia, dia perlukan 10 saat sahaja untuk menyampaikan apa yang dia nak sampaikan. Maka sebab itu kita tidak terkejut, Nabi SAW, masa saya belajar dulu kat Jordan dalam subjek dakwah, ada lecturer tanya, berapa tempoh masa yang kamu perlukan untuk mengislamkan seorang? Maksud dia sudah tentulah aspek hidayah daripada Allah Ta'ala tu. Tapi dari sudut nak menerangkan tentang Islam kepada seseorang, kalau dia nak tahu tentang Islam, berapa tempoh? Kita standard lah berapa? Sejam, setengah jam. Nabi SAW ada banyak kejadian dalam tempoh sekelip mata je. Dalam tempoh 5 saat, 10 saat, baginda sudah boleh mencetuskan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu berfikir, berubah fikiran dan datang kepada Islam. Walaupun baginda tak belajar secara formal ilmu psikologi itu. Supaya kita mudah nak faham, kita bandingkan iklan, mana iklan yang ada ilmu psikologi, mana iklan yang tak ada ilmu psikologi.
Iklan yang ada ilmu psikologi senang je. Kenang balik iklan-iklan yang dihasilkan oleh arwahnya Yasmin Ahmad, yang iklan-iklan Petronas apa semua tu kan. Beliau adalah seorang yang berkelulusan psikologi daripada universiti dekat England. Saya tak ingat Nottingham ke Newcastle, saya terlupa antara kedua tu. Macam mana dia buat iklan? Sangat hebat. Tolak tepi lah, tuan-tuan bawa setuju dengan Yasmin Ahmad tu kan. Tapi iklan dia sangat hebat. Kita ambil satu iklan dia, iklan yang langsung tak ada dialog, tak bercakap pun. Iklan pakcik bawa payung mayat cucuk di tanah lepas talqin tu, dengan seorang anak muda bawa kereta nak balik buka puasa di kampung. Kalau tuan-tuan ingatlah iklan tu, very simple. Laki-laki tu bawa kereta, dalam kereta radio terpasang. Apa kata radio tu? Senyap-senyap sikit-sikit je bunyi dia. Ramalan cuaca mengatakan bahawa cuaca di Hulu Selangor berada dalam keadaan baik, cuaca cerah. Kat luar tu hujan lebat tu. Kat luar tu hujan lebat. Lepas tu ada tazkirah pula lepas tu, sambil-sambil bawa kereta lagi. Ramadan mengajar kita untuk berbuat baik kepada orang ramai, bla bla bla. Benda yang akan terjadi lepas ni terbalik daripada yang dalam radio tu. Tengah-tengah anak muda ni bawa kereta. Anak muda tu siapa? Tuan-tuan perempuan reka lah sendiri. Seorang berkelulusan PhD, neurologi, pakar, gaji RM60,000 basic payment sebulan. Kereta tu macam pula reka sendiri. Sebab tak ada dialog. Itu kereta rega RM200,000. Kereta ketiga dia yang dia pakai pergi market. Kereta pertama jangan tanyalah berapa harga. Nak membobastikkan ya dia punya benda tu. Tengah-tengah bawa kereta tu, tiba-tiba ada pakcik kat tepi kain pelikat dengan baju buruk dia, pegang payung mayat RM9, payung kotas tu. Kau lah nak tak tahu payung mayat kan ya. Tahan kereta. Dia ni nak berhenti ke tak berhenti? Nak berhenti ke tak berhenti? Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak berhenti. Dia terus jalan. Tak lama lepas tu, langgar pokok dekat depan. Accident. Pakcik payung mayat tadi datang, buka pintu kereta, selamatkan dia. Sama-sama berteduh bawah payung RM9 tu. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Petronas. Itu je iklan. Tetapi mesejnya sangat-sangat kuat. Bayangkan tuan-tuan perempuan, sebuah kereta yang berharga RM200,000 yang dipandu oleh seorang yang berkelulusan PhD, itu kita reka lah kan ya, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat ialah payung mayat RM9 cucuk di kubur. Kenapa? Oleh pakcik yang tak adalah PhD, ilmu dia setakat berapa harga sekilo getah dalam pasaran semasa. Itu je knowledge dia. Tapi akhirnya payung mayat RM9 lebih berguna daripada kereta RM200,000. Sebab payung mayat dipegang oleh seorang yang jiwanya luhur, akhlak yang baik. Itu kesimpulan kita. Ada sebut dalam iklan tu? Tak ada sebut. Tunjuk je. Berapa tempoh? 15 saat. Sebab iklan raya, kalau barang pendek lagi. Katalah begitu. Itu iklan yang dihasilkan oleh orang yang ada ilmu psikologi. Macam mana iklan yang tak ada ilmu psikologi? Tengok paling obvious, paling jelas iklan PTPTN. Saya tak tahulah, mungkin yang buat iklan tu kroni kan ya. Tak kerti buat iklan pun sebenarnya. Tapi sebab kroni dapat projek buat iklan. Tu tuduhan liar saya lah. Ya. Lepas ni kena saman pula kan ya. Macam mana iklan PTPTN? Orang tengah pasang-pasang lansir sibuk tu, tiba akak datang. Oh, meriahnya kemas rumah nak raya, jemputlah naik. Oi, cantiknya hiasan rumah. Itulah ni nak tanya, kamu dah menabung ke untuk PTPTN? Tiba-tiba tanya. Ya. PTPTN tu apa? PTPTN ialah satu program tabungan untuk membantu anak kamu sambung belajar bila dah besar nanti. Oh, di mana nak dapatkan maklumat tentang PTPTN ni? Layarilah www.ptptn.gov.my. Kami daripada PTPTN mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita tengok, menyampah tengok iklan tu. Pasal apa? Tak ada ilmu psikologi. Ya, tak ada ilmu psikologi. Keren macam tu je. Peraturan dalam media apa dia? Dia kata show, don't tell. Dalam media tunjuk je, tak payah cakap. You don't have to preach, tak payah ceramah. Tunjuk je, mesej sampai. Nak sampai,
kena belajar ilmu kemanusiaan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya dakwah kalau apabila kita buat kerja dakwah, di belakang kepala kita ia disokong oleh ilmu yang mengajar kita untuk faham manusia. Dan ilmu yang nak faham manusia ni, ada ilmu yang simple, ada ilmu yang complicated. Bermula daripada psikologi, memahami manusia secara individu, pergi kepada ilmu sosiologi, memahami manusia secara kolektif, secara masyarakat, berkumpulan, belajar tentang ekonomi, belajar tentang falsafah, etika, dan sampailah kepada sejarah yang disenaraikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebentar tadi. Jadi saya nak berikan satu contoh dalam sikit masa yang baki ni, bagaimanakah isu anti hadis yang sedang melanda pada hari ini adalah merupakan merupakan isu yang datang daripada pintu yang pelbagai dan perlu dijawab dengan ilmu yang disokong satu sama lain. Kalau kita menjawab isu anti hadis dengan hanya daripada perspektif sakafah Islamiah, iaitu daripada ilmu hadis sendiri, mungkin penjelasan itu dapat menjawab tentang anti hadis bagi orang yang beriman kepada hadis. Tapi kalau orang tu tidak beriman kepada hadis, kita nak berhujah dengan dia dengan menggunakan hadis, dia jadi payah. Maka sebab itulah saya cabang-cabangkan kat depan tu, ilmu anti hadis ini, isu anti hadis ni, which is sebenarnya ilmu anti hadis ni, terima kasih tuan. Isu anti hadis ini adalah isu yang membabitkan multidisiplin. Kenapa orang anti hadis? Sebelum kita nak lawan, kita nak marah, cuba kita fikir sekejap, kenapa orang boleh anti hadis? Kenapa orang boleh anti hadis? Ini penting tuan-tuan, supaya jangan kita lawan Kasim Ahmad dalam keadaan kita tak sedar anak kita anti hadis. Sebab kita tak jawab soalan kenapa orang boleh anti hadis. Dan untuk menjawab kenapa orang anti hadis, jawapannya mungkin bukan dalam ilmu hadis. Jawapannya ada dalam psikologi dan kemudian sosiologi. Sebab itulah saya tulis tu sebab saya nak faham untuk diri saya lah. Tapi saya tulis kat blog. Saya tulis artikel lama dah sebenarnya. Saya tulis artikel tu tahun 2010, tapi 2014 ni baru dia berjalan. Satu artikel di blog saya, saifulislam.com, tajuk dia Pemikiran Skeptis dalam Beragama. Saya tulis artikel itu kerana saya nak faham kenapa orang-orang yang bermasalah, kalau kita kata bermasalah ni, macam mana mereka muncul? Apakah yang berlaku sehingga mereka jadi macam tu? Anti hadis ini bukan mazhab Musailamatul Kadzab, hadis palsu yang nabi palsu yang awal dulu. Hujah-hujah yang dia bawa bukan hujah-hujah seperti orang Musailamah Al-Kadzab. Tetapi anti hadis ini adalah sesuatu yang asalnya datang daripada dunia luar, iaitu dunia barat, di sebelah Eropah. Di sebelah Eropah yang berinteraksi dengan agama Yahudi dan Kristian. Mereka mempunyai pengalaman pahit dengan agama. Pengalaman pahit dengan agamanya tang mana tuan-tuan dan puan-puan? Pengalaman pahitnya mereka dalam beragama ialah apabila agama yang diajar oleh pihak gereja dan agamawan mereka tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Dan apabila persoalan-persoalan yang timbul tidak dapat dijawab oleh agama dan orang agama telah menggunakan kuasa untuk memaksa pendapat mereka diterima. Dan itu menyebabkan masyarakat Eropah mempunyai pengalaman yang pahit. Mereka marah dengan orang agama. Sebab orang agama dahlah tak boleh jawab. Pergi bakar orang, bunuh orang,
paksa orang untuk terima pendapat mereka. Maka bila disebut tentang agama, dalam kepala punya persepsi, ini masalah. Itu pengalaman mereka. Dan mereka sudah tidak ada Nabi. Mereka menolak Nabi Isa AS sebab Nabi Isa AS telah diundi di Konstantinopel untuk menentukan adakah dia sebenarnya anak Tuhan ataupun tidak. Maka mereka ada masalah dengan benda-benda yang macam ni. Mereka tolak agama. Bila mereka tolak agama, mereka mencari cara lain untuk mencari kebenaran. Macam mana nak mencari kebenaran? Untuk mencari kebenaran, kita kena guna satu alat yang sangat tinggi keupayaannya dan perlu diraihkan, yang membezakan manusia dengan haiwan, iaitulah akal fikiran. Mereka menggunakan akal fikiran untuk memahami alam. Maka lahirlah teori-teori sains di zaman Renaissance, pencerahan. Mereka bukan orang yang menafikan kewujudan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tolak agama. So nak berhubung dengan Tuhan tu macam mana? Reka sendirilah dalam bahasa mudah dia. Dan rekaan sendiri itu menjadi yang dikatakan sebagai humanism dan sebagainya lah. Kurun 14, kurun ke-15 dekat Perancis, dekat Itali. Maka dalam suasana mereka tak ada Nabi, mereka tidak ada Rasul, mereka menolak agama Kristian. Mereka mengkaji sejarah tanpa mempertimbangkan kenabian seorang Nabi. Termasuklah dalam kajian mereka, mereka mengkaji tentang hadis. Kenapa mereka mengkaji tentang hadis? Asalnya mereka mengkaji tentang hadis, tuan-tuan. Kalau saya tolak ke depan sikit, dalam sedikit masa yang patutnya habis dalam masa ni. Mereka mengkaji tentang hadis untuk dijadikan sebagai analogi pada menjelaskan kajian mereka tentang Yahudi dan Kristian. Mereka nak tolak ajaran Yahudi dan Kristian dengan menggunakan satu kaedah sains. Tetapi kaedah ini perlu ada perbandingan dia untuk menyokongnya. Maka mereka mengkaji Islam untuk menyokong proses menolak agama Yahudi dan Kristian. Maka lahirlah nama-nama seperti Max Weber yang saya letakkan dekat depan, ya, terutamanya lah nama yang 1, 2, 3, 4 daripada atas tu, ya, orang Hungary, agama Yahudi, kerakyatan Jerman, Ignaz Goziher, ya, ataupun kadang-kadang disebut sebagai Ignaz Al-Majari. Ignaz Goziher ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa dia mengaji di Al-Azhar lebih kurang setahun. Ya, itu juga cabaran untuk kita. Ngaji setahun je jadi kepala anti hadis sampai zaman sekarang. Kita bertahun-tahun lagi lama daripada unta duduk negara Arab. Saya lah kan. Tak menjadi. Yang Yahudi ni setahun cukup dah. Goziher telah mengkaji hadis Nabi semua dan sebagainya, dan dia telah mendatangkan hujah-hujah yang macam-macam lah. Ya. Muhammad sebagai Nabi tak ada langsung, sebab akidah yang berbeza. Tapi persoalan yang timbul, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kenapakah kajian-kajian tentang hadis oleh orang yang tak beriman kepada Allah dan menolak kenabian Muhammad ini SAW, yang terhasil dalam kajian Goziher, kemudian dan juga nama-nama yang lain, boleh akhirnya diambil oleh orang Islam? Apa yang berlaku kepada orang Islam sehingga dia nak ambil benda yang datang daripada orang putih tu? Ya, saya tak tahulah putih tidak, orang Eropah lah kan, mereka ni tadi. Secara ringkasnya, dalam artikel yang saya tulis di blog saya tu, saya senaraikan empat contoh. Yang pertamanya adalah arwahnya Yasmin Ahmad, dengan merujuk kepada filem-filem dia yang kontroversi, ya, Sepet, Gubra, Mu'allaf, ya, termasuklah yang last ke Talent Time antaranya. Kenapa dalam semua filem Yasmin Ahmad ni ada unsur yang sama, iaitulah unsur curiga ataupun rasa macam tak berapa suka dengan orang-orang agama. Konsisten. Maka saya bukan bersetuju dengan apa yang Yasmin Ahmad kemukakan,
Tapi saya tanya dalam artikel itu, apa yang telah dialami oleh Yasmin Ahmad sehingga dia begitu tak suka dengan orang agama. Cuma tak suka dia tu lembut, sebab dia orangnya lembut. Ya. Kita pun tahu tentang sejarah dia. Dia asalnya adalah seorang khunsa, ya, tetapi kecenderungan kelebihan dia adalah lebih kepada watak dia sebagai wanita. Maka dengan fatwa daripada Johor, Mufti Johor telah memberikan fatwa mengharuskan dia untuk memuktamadkan kewanitaan dia, sebab dia orang yang lahir dengan 2 jantina. Ya. Tetapi dengan pengalaman hidup dia yang begitu, dia mungkin menempuh, dia diejek, dia disindir, dia dihina, dia dikutuk, dan mungkin yang sindir, kutuk, hina dia tu adalah orang agama, orang pakai serban, orang semayang di masjid, ustaz-ustaz, menyebabkan dia menyampah dengan orang agama. Itu kita nak kena faham. Contoh kedua yang saya berikan dalam artikel itu adalah Sisters in Islam. Saya berikan nama aktivisnya yang awal dahulu, walaupun sekarang bukan beliau yang memimpinnya. Begitu tak suka dengan lelaki. Kenapa? Ya. Kita boleh marah dengan mereka, tapi kita nak kena faham kenapa mereka marah sangat. Mereka kata Al-Quran perlu ditafsirkan. Ya. Sebab apa? Quran kena tafsir ni banyak orang sebut. Merata alam orang sebut. Tapi Sisters Islam kata Quran kena tafsir semula, sebab ulama tafsir semua lelaki. Yang itu saya pening sikit. Masa saya baca tafsir Ibnu Katsir ke tafsir Tabari, saya tak terfikir pun jantina mufassir tu. Saya cuma fokus pada argument dia saja. Tapi kenapa mereka nampak benda tu? Maknanya dalam kepala mereka ada sesuatu. Yang ada dalam kepala mereka, kebanyakan mereka ini, aktivis Sisters Islam, ialah orang-orang yang ada pengalaman pahit dengan lelaki. Bapa mereka menyiksa mak mereka. Ustaz mereka rotan pukul orang dekat sekolah, katalah contoh begitu. Kemudian bila kes wanita dibawa ke mahkamah, dibiarkan tergantung bertahun-tahun oleh qadi, hakim, magistrate yang kebetulannya lelaki. Maka lama-lama mereka sentimen tak suka dengan lelaki ni tadi. Contoh ketiga saya berikan dalam artikel itu juga adalah pendakwah Kristian Benjamin Stephen, yang saya dah lama tak dengar cerita tentang dia. Mudah-mudahanlah dia dah kembali. Benjamin Stephen adalah junior saya di sekolah yang sama. Kami bersekolah di sekolah yang sama, belajar dengan ustaz yang sama, semayang di surau yang sama, tapi mungkin pengalaman saya dan dia berbeza. Semasa dia di sekolah, dia dihina, dia telah dibuli, dia telah dikutuk. Yang saya rasa orang yang buli dia tak terfikir pun satu hari nanti kesan buli tu dia murtad jadi pendakwah Kristian. Sebab tu saya tak suka bila saya kadang-kadang jumpa dengan kawan-kawan sama-sama sekolah, cerita pengalaman zaman sekolah dulu, buli-buli budak form 1, form 2. Memanglah kelakar kerja-kerja zaman-zaman budak tengah tengin dulu kan. Tapi kita survive. Ada budak-budak yang dibuli tu tak survive. Ada yang jadi penghuni, buat sekretari. Ada yang jari tak cukup satu. Ada yang cacat, telinga sebelah tak dengar. Termasuklah ada yang murtad jadi pendakwah Kristian kerana dibuli semasa di sekolah. Jadi yang itu, pendakwah kena insaf. Dan bila saya tulis artikel tu, orang marah saya. Orang kata, cuba menimbulkan simpati kepada golongan-golongan ni. Ni orang yang tak mengaji ilmu sosiologi lah saya rasa ni lah. Kira nak marah orang dia tu. Agak-agak tak faham marah. Dan yang bawah sekali saya letak ialah Kasim Ahmad. Kenapa Kasim Ahmad anti hadis? Saya tak ada jawapan muktamad. Saya tulis tu sekadar saya cuba nak faham kenapa dia anti hadis. Berdasarkan catatan dia sendiri dalam bukunya Mencari Jalan Pulang. Masa tu baru keluar 2010. Bila saya baca buku tu, saya nampak seolah-olah, sebab saya tak pastilah, tidak pasti. Kalau jumpa boleh tanyalah di Hospital Kulim, dia tak sihat pula dengan cerita ni kan ya. So mungkin debat dengan Dr. Mazhar ditangguhkan. Dia masuk hospital hari ni. Tapi Kasim Ahmad sebagai seorang anak muda yang berfikir dengan berani, yang berfikir secara dinamik, dia telah dikecewakan oleh ustaz-ustaz, agamawan-agamawan yang tak dapat jawab persoalan-persoalan yang dia timbulkan. Jadi dia mempunyai pengalaman, ustaz-ustaz ni belagak, sombong, tapi tak kerti jawab. Dan dia tak suka dengan ustaz-ustaz ni. Mula-mula dia tak suka dengan ustaz-ustaz. Bila dah makin tinggi ilmunya, dia tak suka dengan alim ulama.
Dan lagi lama tinggi naik lagi, dia juga mempertikaikan perawi hadis yang juga merupakan ulama di tahap yang tertinggi. Maknanya menolak perawi-perawi hadis itu bermula dengan pengalaman di akar umbi, iaitu kecewa dengan orang agama. Maka kecewa dengan orang agama ni, kita kena insaf. Saya kena insaf. Buat program dengan remaja, remaja tanya soalan pelik-pelik, jangan tutup mulut mereka. Kamu apa orang Islam tanya macam ni? Diam kamu. Itu tindakan yang tidak menjawab soalan. Itu tindakan membunuh soalan. Dan membunuh soalan akan memberanakkan lebih banyak soalan. Cuma soalan yang timbulnya ialah kenapa Kasim Ahmad tak puas hati dengan orang-orang agama? Dia ambil idea-idea daripada Rashad Khalifah. Dan Rashad Khalifah, kenapa dia ambil idea-idea daripada Ghaziha? Rashad Khalifah seorang Arab Mesir. Bapanya adalah pemimpin besar dalam tarikat Ar-Rashad Al-Shaziliyah. Tarikat itu dinamakan dengan nama dia. Shaziliyah tu disebut Ar-Rashad Al-Shaziliyah. Dia datang daripada latar belakang keluarga tasawuf sufi yang kukuh dalam tradisi tasawuf sufi di Mesir. Tetapi mungkin pengalaman-pengalaman yang dia tempuh dalam lingkungan sufi itu menyebabkan ada sesuatu yang menyebabkan dia tak puas hati dengan orang agama. Apabila dalam lingkungan sufi ini tadi, ulama agamawan dihormati melebihi kadar yang sepatutnya pada pandangan Rashad Khalifah. Nabi SAW sebagai seorang Rasul, tetapi dalam dunia sufi mungkin Nabi SAW itu dipuji, disyairkan, dilagukan, diselawatkan dalam bentuk yang pada pandangan orang macam dia terlampau berlebih-lebihan. Maka dia tak boleh terima. Dan itu membawa dia mencari satu dimensi lain, macam mana nak memahami Islam tapi bukan membabitkan orang-orang agama yang dia tak suka ni. Jadi benda tu kita kena insafi. So pada pandangan saya, mungkin ada orang marah dengan saya, tapi pandangan saya di Malaysia pada masa ini, apabila kita suasana semasa pada ketika ini banyak ke arah itu, maknanya Nabi SAW ya, dalam cinta kita kepada baginda, mahabbah kita kepada Nabi SAW diiringi dengan syair, diiringi dengan lagu, diiringi dengan majlis-majlis berzanji contohnya, maka suasana-suasana ini menyebabkan anti hadis keluar. Sebab ia muncul dalam lingkungan yang macam tu. Saya bukan kata oleh yang demikian kita nak kena tutup ni, tak setuju ni, bukan begitu. Tapi supaya kita faham kenapa benda ni terjadi. Baik, ya, kerana masa dah terlajak 10 minit daripada yang akhir itu, saya nak rumuskan tuan-tuan dan puan-puan bahawa anti hadis ini bukan Dr. Kasim Ahmad. Dr. Kasim Ahmad hanya satu daripada perspektif ataupun satu daripada subjek yang ada dalam anti hadis. Kita ada generasi-generasi muda anti hadis yang lebih canggih daripada Dr. Kasim Ahmad. Kita ada A. Farouk Peru, ya, anak Abdul Aziz Peru, ya, yang merupakan pensyarah Islamic Studies di King's College London, ya, memimpin gerakan Quranism di Malaysia. Dan dia tidak ada sejarah terbabit dalam sosialis, dia tidak ada sejarah terbabit dalam UMNO. Maka dia mensyarahkan tentang Al-Quran dari perspektif Quran tanpa hadis menjalar di dalam masyarakat. Maka sebab itu, mau tidak mau, topik ini perlu dibincangkan. Tentang soal Tun Mahathir marah orang kata dia anti hadis, itu saya tak tahu nak kata macam mana, ya. Kenapa orang kata saya hantu durian? Saya bukan hantu durian, tapi dia sedawa bau durian, kita cium tangan dia bau durian, tiap-tiap kali datang rumah dia tengah makan durian. Salahkah orang kata dia hantu durian? Dia marah orang kata dia anti hadis, tapi pada masa itulah dia mengatakan bahawa Al-Quran yang disepakati bersama, tetapi hadis ini orang tak sepakat. Salahkah saya ambil Quran, saya tak ambil hadis? Itulah anti hadis. Kenapa marah orang kata anti hadis? Jadi tak tahulah. Tapi poinnya, all guts
Ya, orang-orang lama tidaklah penting untuk kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan ialah kalau Tun Mahdi tidak ada, kalau Kasim Ahmad tidak ada, pemahaman Quranism anti hadis masih berada di dalam masyarakat. Dan saya telah sebutkan tadi bahawa sekarang ini anti hadis terbahagi kepada dua pula. Ya, satu Quranism saya sebutkan tadi, satu lagi secular Quranism. Walaupun gerakan itu masih kecil, dia punya tokoh dia ialah Claire Khaw. Claire Khaw ni adalah seorang Chinese daripada Malaysia, duduk kat London. Ya. Dia menggesa, ya, walaupun saya rasa dia bergurau je, dia menggesa supaya Pope masuk Islam. Sebab dia kata dalam Katolik Pope dah jadi liberal sekarang ni. Dan dia marah dengan, dia bukan marah lah, dia tak setuju dengan A. Farouk Peru. Sebab A. Farouk Peru mempertahankan idea anti hadis. Kenapa nak mempertahankan idea anti hadis? Sebab nak membuktikan bahawa homoseksualiti halal. Sebab homoseksualiti dalam Quran tidak ada ayat yang mengharamkannya. Yang mengharamkannya adalah hadis Nabi. Maka bila kita tolak hadis, homoseksualiti halal. Jadi Claire Khaw daripada kumpulan secular Quranism tegur Farouk Peru. Dia kata, macam mana orang nak terima gerakan anti hadis kamu? Sebab kamu anti hadis untuk menghalalkan homoseksualiti. Kalau menolak hadis untuk membangunkan negara ke, untuk apa ke, dan mungkin lakulah sikit idea ni. Tapi kalau tolak hadis supaya boleh menghalalkan LGBT, tolak hadis supaya boleh bela anjing kat rumah, tolak hadis supaya tak payah pakai tudung, maknanya membongkar, menolak satu benda yang besar untuk mencapai benda-benda yang macam tu. Saya tak katalah kecil pula isu tu, tapi maknanya orang yang anti hadis ini, setiap kali diungkapkan anti hadis, matlamat akhirnya orang perempuan tudung sebenarnya, rambut sebenarnya bukan aurat, boleh bela anjing kat rumah, homoseksualiti sebenarnya dibenarkan. Dan sebab itu saya lebih tidak faham kenapakah anti hadis dibincangkan dalam sebuah seminar yang bertemakan hala tuju negara 30 tahun akan datang. Apa kena-mengenanya pembangunan negara dengan perempuan pakai tudung tak pakai tudung? Perempuan pakai tudung, rambut busuk, negara mundur. Apa punya sifat? Kan? Jadi benda tu menjadi huru-hara. Dan saya berpendapat bila isu ini timbul, poin satu je yang penting untuk kita ambil yang paling utama ialah umat Islam mesti rajin, bersungguh dan serius menuntut ilmu. Kalau tak sibuk dengan ilmu, kita akan sibuk dengan isu. Dan sibuk dengan isu, 2 minggu akan datang, anti hadis akan hilang, digantikan dengan isu yang seterusnya ketika mana dalam masyarakat masih ramai yang mengikut aliran tersebut. Ni tengah bincang anti hadis, Syiah dah stop sekejap. Syiah masih lagi merupakan masalah dalam masyarakat. Jadi akhirnya tak tahulah macam mana, ya, tuan-tuan dan puan. Wallahu alam, saya mohon maaf atas ketelanjuran masa. Saya diamanahkan untuk memaklumkan bahawa adik-adik kita, sahabat-sahabat kita daripada Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam, fakulti saya, pelajar lah kan, memohon sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk program Karnival Mahabbah. Ada disediakan ruang di hadapan. Ketah kerjanya ada bersama dengan fungsi surau. InsyaAllah kita bantulah, beri sokongan untuk mereka menjalankan program-program ni. Dan bagi pihak penganjur Karnival Mahabbah ni pula, dah dapat duit kutipan, belanjakanlah dengan bijaksana. Ya, jangan beli kayu-kayu sebagai cenderamata penceramah, ya, sebab rumah penceramah dah tak muat. Ya, kalau boleh dibakar kayu-kayu tu buat perangat, ya, heater ke tak apa jugalah. Jadi save duit, belanjakan cukup-cukup elok-elok saja. Ya, memandangkan ini juga adalah sumbangan orang ramai. Ya, saya pernah pergi program dekat Island, saya cenderamata ceramah saya dihadiahkan kunci kayu rekaan ada besar ni, saya dekat 3 kilo ada ke, saya kata kunci Kaabah membagi kan, ya. Nak bawa balik 3 kilo, benda tu beli daripada Malaysia, bawa ke Island, hadiah kepada penceramah yang datang daripada Malaysia. Ya. Jadi orang kata, amboi, dah orang bagi, ambil lah dia. Bukan itu isunya. Isunya Islam ajar supaya mengoptimumkan perbelanjaan. Ya, jangan bazirkan air walaupun duduk di sungai. Maka dengan duit yang insya-Allah disumbangkan oleh warga Surau An-Nur yang begitu bermurah hati ini, optimumkan perbelanjaan dia. Jangan buang duit beli hadiah-hadiah yang tak guna, yang pelit-pelit apa semua tu, tak payah.
Ya, lagi bagus bagi voucher Paksen ke ya, lagi bagus. Boleh beli lampin anak kan ya. Wallahu alam. Jadi saya kira sekadar itu saya serahkan semula pada pengurusi majlis. Wallahu a'lam bisawab. Semua yang dibincangkan ini ada di blog saya saifulislam.com. Tuan-tuan dan puan boleh manfaatkan insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.